Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan walaupun secara maya. Jadi untuk pertama-tamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur atas kepercayaan untuk memberi peluang kepada saya memberi sedikit ucapan untuk kolokium siswazah dan prasiswazah pengajian Arab dan Tahun Islam ataupun Ikospati 3.0 pada tahun 2021. Jadi sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Rustia dan saya mendoakan mudah-mudahan kolokium yang diadakan ini dapat mengeratkan hubungan di antara semua pelajar sama ada di peringkat siswazah ataupun prasiswazah, secara khususnya pelajar-pelajar yang memfokuskan bidang pengajian dalam bahasa Arab dan tamadun Islam. Jadi untuk masa yang ringkas ini saya ingin bincangkan satu tajuk yang merupakan bidang kajian saya di peringkat PhD. Itu yang berkaitan dengan dialog peradaban. Tapi pagi ini sikit lari sikit apa yang saya nak bincangkan, itu berkaitan dengan isu Palestin. Isu Palestin dan juga globalisasi dalam konteks pertembungan peradaban. Jadi secara ringkasnya, dialog peradaban ini merupakan merupakan satu bentuk perbincangan antara dua pihak atau lebih yang mewakili kepercayaan, ideologi atau pandangan berkenaan sesuatu isu atau suatu permasalahan. Dalam suasana perbincangan itu berlaku dalam suasana yang beretika dan harmoni agar kebaikan dan kemaslahatan atau kepentingan bersama itu boleh dicapai. Ini merupakan definisi. Banyak definisi yang diberikan. Ini di antara satu definisi yang saya rumuskan dalam kajian PhD saya. Ya. Jadi dialog peradaban ini lebih kepada perbincangan. Namun itu apa yang saya nak sentuh dalam ucapan saya pada pagi ini atau pada hari ini ialah berkaitan dengan pertembungan peradaban. Pertembungan peradaban itu dia merupakan satu konsep yang dicetuskan, yang diwawarkan oleh Samuel Huntington pada tahun 1993 dalam artikel dia. Kemudian artikel ini dikembangkan pada tahun 1996 ya, dari sebuah buku yang tebal lebih kurang dalam 350 muka surat atau 350 halaman. Jadi kita kembali kepada isu Palestin. Saya mungkin globalisasi ini mungkin saya tak pasti sempat ke tidak, tapi saya akan detailkan sedikit berkaitan dengan Palestin atau isu Palestin dari sudut pertembungan peradaban. Okey. Okey, itu tentang apa yang saya sebutkan tadi lah tentang definisi ya. Dan pentingnya kita membincangkan tentang dialog peradaban ataupun pertembungan peradaban ini untuk kita melihat situasi politik dunia semasa kerana ini tidak lari daripada dua konsep ni. Konsep pertembungan peradaban dan juga konsep dialog peradaban merupakan kita satu konsep hubungan di antara peradaban. Atau konsep perhubungan antara peradaban yang dibina di atas trust yang positif yang membawa kepada suatu tamadun yang kebaikannya, kita kata kemajuan, kesetiaannya dapat dirasai oleh semua pihak, sama ada dunia timur ataupun dunia barat. Ini merupakan konsep dialog peradaban. Tetapi sekiranya pertemuan di antara peradaban ini berlaku dalam konteks, dalam bentuk yang negatif, yang boleh mendatangkan
kita kata ketidakstabilan dunia, mendatangkan mencetuskan peperangan, mengakibatkan kepada kita kata kemusnahan dan juga kematian. Ini merupakan pertembungan peradaban. Jadi isu ini ataupun tajuk ini merupakan tajuk yang penting dalam konteks semasa. Okey, kalau kita melihat kepada Palestin, kan, saya memilih tajuk ini kerana dia berkaitan dengan situasi semasa yang kita lihat apa yang berlaku di Palestin. Jadi isu Palestin ni kalau mengikut kita kata banyak pandangan lah yang mengatakan bahawa pertembungan yang berlaku di antara Barat dan Islam ni, dunia Barat dan dunia Islam ni, dia punya konflik dia punya punca dia boleh dikatakan bahawa daripada isu Palestin ini yang tidak selesai daripada dulu sampai sekarang tidak pernah selesai, kita kata. Kan? Kerana apa kita lihat ini berlaku? Kan? Sedangkan dalam konteks dalam pentas akademik, sama ada di dunia Barat ataupun di dunia Timur, mereka bercakap tentang konsep dialog peradaban yang menginginkan suatu peradaban, suatu kestabilan kepada dunia. Tetapi kenapa Palestin ini tidak diselesaikan? Kerana sebab isu Palestin isu yang penting bagi umat Islam. Okay. Jadi di sinilah kita melihat, kita sebagai orang Islam melihat berlakunya kita kata ketidakseriusan atau ketidakprihatinan dari pihak kita kata kuasa-kuasa besar dunia, ataupun dalam konteks yang lebih mudahnya kepada PBB, kan, seolah tidak serius untuk menanggapi masalah politik semasa. Dan kita tahu PBB ni pun mereka ni mempunyai kekangan-kekangan, kan. Kerana apa? Kerana masih ada kuasa-kuasa besar yang memiliki yang kata kuasa pemutus atau kuasa veto yang terdiri daripada Amerika, Rusia, Britain, China, Perancis. Jadi kita lihat dalam negara-negara atau kuasa besar yang memiliki kuasa veto ni ialah 4 kita kata dari negara Barat dan 1 daripada Asia. Dan malangnya tidak ada satu negara pun yang mewakili kita kata dunia Islam, kan. Itu malangnya. Sebab itu suara-suara kita bila berada di pentas dunia, di PBB ni, kita kata tidak ada orang yang betul-betul nak boleh menyokong, kan, membawa suara kita ni supaya orang dengar, kan. Kena tidak ada. Okey, kita terus kepada isu Palestin ni. Kita melihat dalam konteks Palestin ini, Amerika, kan, sebagai kuasa besar dunia yang boleh memainkan peranan yang penting untuk kita kata memberikan hak atau mengembalikan hak kepada rakyat Palestin tidak berlaku. Dan kita memang kita ketahui bahawa Israel ni dia punya lobby dia punya pengaruh dia di Amerika ni cukup kuat. Okay. Sebab itu kita lihat dari sudut polisi luar Amerika kepada dunia, kan. Mungkin untuk negara-negara lain ni kita tidak nampak sangat bias dia. Tetapi dalam konteks Palestin ni nampak jelas bahawa Amerika ni memang memberi sokongan yang kuat kepada Israel. Walaupun terang-terang orang kata penindasan, kezaliman, pencabulan, pencerobohan hak yang dilakukan oleh kita kata Israel atau tentera Israel kepada Palestin itu jelas, kan. Bagaimana isu yang baru ini kan berlaku kita kata peperangan yang boleh kita katakan peperangan, walaupun pada istilah yang betulnya bukan peperangan ya. Dalam konteks Palestin ni orang kata berada di bawah kita kata penjajahan Israel. Perang ni antara dua orang kata negara yang bebas. Okay. Ini lebih kepada penindasan. Kan pada 7 bulan 5 Israel serang masuk dalam Masjidil Aqsa, mengganggu orang Islam menaikkan ibadah. Kemudian mereka pula mengambil satu sikap
yang orang kata yang menimbulkan kemarahan sebagai provokasi pada umat Islam dengan mengambil dasar atau akta-akta yang kita kata bertujuan untuk menghalau rakyat Palestin daripada penempatan mereka di Syjarah. Kan ini yang menimbulkan kemarahan pihak Hamas. Kemudiannya pihak Hamas melakukan serangan. Kemudian dibalas oleh Israel. Dan ini isu ni panjang. Bentuk serangan macam mana, Hamas ni serang kat mana, kan? Israel ni serang kat mana pula, apa yang dimusnahkan oleh Israel, itu panjang. Dan kita lihat. Jadi di sinilah kita melihat bagaimana Amerika ni secara jelas kata berpihak kepada Israel. Sebelum ni kita mengharapkan, kita kata presiden-presiden Amerika Syarikat, kita tahu mereka ni disokongkan kepada Israel lebih-lebih lagi di bawah pemerintahan Donald Trump, kan, yang telah mengiktiraf kita kata Jerusalem ataupun Baitul Maqdis ni sebagai ibu kota Israel. Bahkan Amerika telah memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem atau ke Baitul Maqdis. Ini satu bentuk pencerobohan yang nyata yang dilakukan oleh Amerika kepada Palestin, kan. Dan apabila naiknya Biden ini sebagai Presiden Amerika Syarikat, kita mengharapkan suatu sinar, kan, dari sudut kita kata keprihatinan kepada dialog, konsep dialog peradaban ni, secara khususnya di Palestin. Tetapi ini tidak berlaku. Bagaimana Amerika tetap memberi sokongan kepada Israel, tetap kata meneruskan bantuan per kapita tahunan, bahkan menghulurkan bantuan persenjataan yang bernilai 735 juta kepada Israel atas alasan Israel berhak untuk mempertahankan diri mereka. Ini yang berlaku, kan? Dan ini yang mengecewakan dunia Islam. Jadi dalam konteks kita pertemuan peradaban, kan, yang kita ingin lihat adalah dalam isu Palestin ni kita melihat dasar luar Amerika yang tidak konsisten, bahkan kata berat sebelah dengan menyokong Israel, walaupun secara terangan daripada dulu sehinggalah sekarang Israel ini melakukan penindasan kezaliman kepada masyarakat ataupun rakyat Palestin. Yang keduanya, kita boleh katakan sini nilai dialog peradaban yang ada dalam konteks apa yang berlaku di Palestin inilah di mana Israel ni kita lihat mereka mengambil kesempatan di atas kelemahan yang berlaku kepada penduduk Palestin. Mereka menjajah, mereka menentukan dasar atau akta, kan, yang sangat tidak logik, kan. Di mana berkaitan dengan penempatan haram Israel, kita melihat bagaimana Israel ni atau Yahudi ni mereka menggunakan mahkamah mereka untuk melakukan kezaliman kepada rakyat Palestin. Di mana orang-orang Israel ni mereka boleh membuat permohonan untuk mendapatkan rumah rakyat Palestin. Mereka akan pergi ke mahkamah, buat tuntutan, dan mahkamah ni akan beri orang kata kebenaran kepada orang-orang Israel ni untuk mendapatkan rumah. Jadi sebab itu kalau kita melihat dalam YouTube, dah suatu yang nyata, suatu yang jelas, yang tidak berperi kemanusiaan apabila orang Israel ni mereka pergi kepada rumah rakyat Palestin ni, mereka mengatakan, saya tolong keluar daripada rumah ini, saya nak ambil rumah ini. Kerana saya ada surat mahkamah ni yang membenarkan saya mengambil. Apabila ditentang, memang bukan rakyat Palestin saja, siapa saja akan mempertahankan, akan menentang apa yang berlaku ini, kan. Apabila dikatakan, dijawab kepada orang Israel ini, kenapa? Ini adalah rumah kami, kenapa kamu nak merampas rumah kami ini, kan. Yang pelik ni, apabila orang Israel ni tanpa rasa malu, dia kata kalau aku tidak ambil rumah kamu nanti, orang lain akan ambil. Okay. Mana kalau aku tak ambil sekarang ni, aku tak rampas sekarang rumah kamu ni, nanti orang lain akan rampas juga. Jadi tolong keluar daripada rumah. Ini suatu tindakan yang betul-betul tidak berperi kemanusiaan. Tapi ini yang berlaku
dalam dunia yang kita katakan dunia yang maju, dunia yang mana manusia telah mencapai suatu, orang kata, suatu ketinggian dari sudut peradabannya, dari sudut ciptaan-ciptaannya, dari sudut falsafah pemikirannya, kan, dari sudut hubungan antara bangsa yang berlaku, masih tetap berlaku. Sebab itu, apa yang boleh saya simpulkan di sini ialah kalau kita melihat, meneliti dialog peradaban sebagai satu konsep hubungan antara peradaban dunia adalah suatu benda yang baik. Tetapi konsep ini kita lihat hanya berlegar dalam atau di atas pentas-pentas akademik. Dari sudut realitinya masih jauh lagi untuk kita rasai dia punya kejayaan, kemanisan daripada konsep dialog peradaban ini. Kerana ini semua bergantung kepada sebenarnya peranan, keprihatinan, kesungguhan, serius kuasa-kuasa besar dunia. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini, kuasa-kuasa besar dunia ini, tindakan mereka ni lebih kepada kepentingan politik, ekonomi negara masing-masing. Bukannya tindakan mereka ni berasaskan pada prinsip keadilan, mencari, kita kata, keamanan, keselesaan atau perjuangan untuk, kita kata, untuk kemaslahatan dunia seluruhnya. Tidak, lebih kepada kepentingan peribadi. Dan saya rasa untuk ucapan saya pada hari ini, untuk kolokium ini sekadar itu yang mampu saya kongsikan. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur atas jemputan ini, dan saya doakan mudah-mudahan kolokium ini mencapai matlamat ataupun sasaran yang dihasratkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.